Baman, terima kasih Baman kerana sudi duduk di begini di Jenas ni. Sama-sama. Banyak kali juga kita orang memang berkeinginan untuk Abang Man duduk, tapi hari ni alhamdulillah dapat kita realisasikan impian saya ni lah, kan. Macam mana, siapa yang introduce Abang Man dengan gitar ni, Abang? Kalau mengikut sejarahnya. Saya nak ucap terima kasih juga DJ Nas. Saya sebenarnya personally saya memang ikut awak punya rancangan tu, banyak awak interview. Maksudnya artis-artis. Okey, pasal gitar ni saya sebenarnya terbabit sebenarnya daripada family. Okey. Family saya daripada kecil, umur start 8-9 tahun lah. Pasal sebenarnya benda ni daripada family, kerana family masa tu dia dah ada instrumen dah. Saya kecil-kecil dah, arwah bapak tu semua dah ada instrumen. Jadi benda tu yang jadi terbabit tu. Mereka bergazal ke bukan? Dia sebenarnya memang diorang daripada tradisional tu sampai zaman tu pula, zaman maksudnya Woodstock. Okey. Saya ingat lagi. Masa tu adik-beradik semua kita orang banyak pada time tu pengaruh Woodstock tu kuat. Lain pada tu zaman-zaman tu pula kita punya seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Saya dari kecil dah mengikuti filem-filem. Kita tengok cerita P. Ramlee je lah. Okey. Dari situ tu arwah bapak memang sebenarnya rapat juga dengan Tan Sri. Okey. Masa dia orang selalu tiap-tiap minggu keluar jumpa, makan minum lah, relax. Dia berkawan macam tu. I see. Dan jadi yang bertanggungjawab ialah family lah yang memperkenalkan ni. Tapi Abang Man main, kalau kita tengok ni gitar kanan Abang Man maksudnya tu apa dia punya string kanan. String kanan sebenarnya gitar ni kiri. Okey. Tapi saya string tukar kanan. neck kanan dia. Jadi saya beranggapan bila saya tengok, maksudnya waktu tu Abang Man tak ada gitar kiri. Jadi Abang Man mula belajar semua bukan daripada pakai kanan. gitar orang macam gitu. Gitar masa tu gitar apa, Vox lah. Okey. Offener sorry. M Vox. Zaman-zaman tu Beatles punya shape kan, bass semua kan. So saya setiap kalau cerita sejarah, saya tak start pada instrumen gitar ni. Okey. Saya start pada drum. Saya kecil-kecil dah drum dulu. So bila yalah zaman-zaman tu kawan-kawan kita dah main setahun 2 tahun boring. Kita tukar benda lain. Tu saya start pada bass sebenarnya. Tu kan, bass tu saya start bila saya main tu, arwah bapak cakap dengan adik-adik lain, dia kata kalau boleh awak jangan tukar, main je apa yang ada. Okey. Maksudnya main drum aja lah. Begitu? Tak, maksudnya saya bila start main bass. Okey. Main drum pun dia kena kanan. Sebenarnya saya kiri dulu. Jadi benda tu agak bagi saya pelik lah, kekok saya untuk saya. Tu main bass dah tu, start main bass. Yang paling susah main gitar bila saya nak start belajar, maksudnya nak main gitar tu, chord semua kena terbalik. Positioning semua kena terbalik lah. So bila tengok arwah bapak tengok macam tu susah saya nak main kan. Tu ada panggil cikgu datang rumah untuk belajar. Tapi cikgu kanan. Tu yang pun pelik juga. Saya dah start tengok kanan tu, saya dah faham apa yang lain, saya kena transfer. Kena transfer 2 kali kerja lah. Chord baik, solo baik lah. Jadi masa kecil tu memang dah, waktu mula-mula pun dah terasa Abang Man punya, you dah rasa memang you memang ada gift lah, ada pemberian dalam main gitar ni. Ya, saya rasa memang tu bangun selip mata, tengok mesti pegang instrumen dulu, pergi sekolah, balik. So sampai ada satu tahap tu bapak bising jugalah, kita dah tak fokus study. So dia kata dia bagi time. Sebab saya sangat disiplin lah. Because dia orang askar kan. Jadi disiplin dia sangat kuat. Jadi dia bagi saya time, saya kena balik sekolah, kena belajar dulu 1-2 jam baru boleh pegang instrumen. Sampai tahap tu lah, pasal kita dah lupa sangat. Dah lupa nak belajar. Saya ada banyak dengar mitos pasal Man Kidal ni Abang Man. Antaranya yang saya dengar, tapi ni saya dengar Datuk Hatan cakap dengan saya, dia kata kalau kau tengok Man Kidal tu, kalau malam dia pegang gitar, sampai besok pagi dia kata kau bangun dia pegang gitar lagi. Betul ke Abang Man? Betul. Untuk saya kalau istilah saya lah, tapi yalah, kita tak boleh ubah. 24 jam tak cukup lah. Tak cukup tak cukup. Sebab tu kita kena ulang 24 jam, pusing balik lah. Tapi zaman tu masih kuat lah. Sekarang tak boleh, saya lebih-lebih pun 2-3 hari je lah. Because kita umur, kita rasa dah tak larat pening. Kalau dulu saya seminggu, sebulan tu boleh lagi pegang aja Abang Man. Pegang gitar. Kenapa perlu pegang? Minat ke ataupun abang nak enhance Abang Man punya skill? Saya memang mindset ataupun memang
Alhamdulillah Allah bagi kita fokus lah. Jadi kita macam minat mainnya. Saya sebenarnya tak ada intention maksudnya nak jadi Guitar hero. tak ada istilah lah. Saya tak ada istilah tu. Tapi zaman tu mungkin masa kita pengaruh Hendrix tu kuat. Okey. Saya zaman-zaman tu Hendrix, Deep Purple dan Urahip masa tu. Band-band lama lah, Led Zeppelin zaman-zaman tu. Saya tu bila saya betul-betul yang dekat betul-betul saya tak berhenti nak main gitar ni, saya tengok Sweet Charity lah. Sweet Charity pada saya pada awal tu yang depan mata lah. So Kagum dengan Abang Rusli Mohalim. of course itu saya punya kira first idola Melayu lah. Yang Guitar Hero maksudnya Nusantara lah. Selain pada tu zaman tu pula pun kuat juga pengaruh Dua Kribo ni, God Bless. Yes. Of course itu dua yang Tono dengan Abang Rosli tu memang saya punya idola lah. Yang kuat. Ingat masa momen tengok Sweet Charity tu masa tu dekat Johor? Ya, saya masuk dia gini, saya sekolah di Singapura. Okey. Tapi duduk di Johor, ulang-alik juga. Seminggu balik kampung lah, kira Johor. Tapi hari sekolah tu, zaman kecil, saya dah kenal Sweet Charity ni. Dalam umur 10 tahun. Waktu tu, lepas sekolah, Jinak nak tengok band, saya pergi studio dulu, nama Groove Maker dulu. Saya terkenal lah di Singapura tu. Dan selalunya Sweet Charity semua kat situ lah. Diorang tiap bulan ada show, saya dapat tengok lah. Itu yang saya banyak mengikuti lah Sweet Charity tu. Okey. Itu first saya punya favourite band lah Melayu. So Abang Man punya band ialah dia left-handed dulu ke? Left-handed dah ada tahun 78. Waktu yang sama dengan Search. Saya ni Hillary, Amy ni kawan baik dari kecil lah. Okey. Di satu studio nama juga Bisang Studio. Kita selalu lepak. Semua orang budak-budak Johor semua tahu kes tu. Kita orang waktu tu sama-sama baru nak buat band. Masa tu Search belum timbul lagi. Masa tu left-handed dah ada. Awang, masa tu band macam-macam ada nama Titanic. Diorang pun ada nama actual lah selepas recording. Tapi kita orang left-handed tak tukar lah nama tu dari awal lagi. Okey. So waktu tu Line up waktu tu siapa Abang Man? Dia left-handed tu. left-handed. Original ialah saya, Arwah Mandaya, keyboardist Sapa, penyanyi 2 orang, Doli dengan Amit, dengan satu lagi yang dah tak ada lah. Dah tinggal 2 orang, Doli tu dengan Zainal, dah meninggal, terus ganti Amit. Waktu itu Yan masih ada, Yan masih sekolah lagi. Okey. Itu semua yang original tu lah. Zaman tu kita orang 6 orang. Waktu tu Arwah Samad kemudian? Kemudian. Okey. Arwah Samad pun sebenarnya daripada satu kawan baik lah. Bila di Pasir Gudang, Masai. Bila kita praktis tu, dia selalu datang tengok. Dia pun kita minat left-handed lah. I see. Tu waktu saya pergi join Search tu, baru Arwah Samad gantikan tempat tu. Okey. Yalah, cerita dia panjang, tapi lepas join Search, bila saya balik pada left-handed, tu saya masih maksudnya perlukan Samad. Because konsep pula kita tukar. Kita bila saya dengan Search tu hanya maksudnya saya dengan Din main rhythm, saya maksudnya lead. Okay. So bila Arwah Samad ganti tempat saya tu, dia dah catch up banyak benda, dia sangat cepat. So bila kita apa kata kita tukar. Maksud tu zaman tu pula terpengaruh Iron Maiden tu kuat. Jadi first second tu kita yang keluar ada bunga wangi tu keluar maksudnya konsep harmoni gitar tu. Dia berlainan sikit dengan Search. Itu yang kita tukar tu. Okey. Tapi Abang Man kata Abang Man dah kenal Amy dengan Hillary daripada kecil. Ya. Tapi saya brother Nasir Search cakap dengan saya, waktu Search main dekat Red Rooster, masa Hillary tak nak gerak, ada seorang cakap, dia kata kau pergi cek dekat Masai tu ada budak kidal nama Man, dia kata. Jadi dia cerita Abang Man, dia kata arwah Abang Yazid datang. Masa tu dia kata Abang Man dekat belakang rumah tengah mencangkul. Betul ke tu? Cerita tu? Datang rumah betul lah. Tapi waktu tu memang saya tengah berkemas lah. Tengah kemas kawasan rumah. Okey, macam gini, Abang Nasir ni memang tak kenal dia. Maksudnya dia kat Mersing kan dulu. Dia from club Macinta, Awalam lah dia. Zaman tu dia dengan arwah Yazid.
Arwah Yazid pun saya kurang rapat, tapi sebenarnya saya dengan Zahid. Tapi dah kenal lah semua. Ini memang kenal daripada awal, maksudnya tahun 79 80 lah dengan Amy, dengan tu memang kita satu studio macam Cerita Rock tu, ada satu tempat Bisang Studio. Okey. Memang mungkin Abang Nasir kot, setakat Amy dengan tu dia orang pergi cari tu. Cari saya di Masai tu. Tu yang saya tengah kemas ni tahu kawasan. So Abang Man setuju? I mean, tinggalkan left-handed masa dia orang ajak tu. Tak tinggal sebenarnya. Perjanjian lah saya buat dengan arwah Dayak. Because saya daripada awal ni memang saya dengan arwah Dayak yang form band ni. Okey. Left-handed tu. Dia banyak sokong saya lah, because dia drama. Dan hari-hari bersama. So perjanjian ni gitu. Macam bila saya cakap kalau waktu dah sampai, pasal saya tahu Amy dengan Hillary tu strong lagi dulu dengan arwah Yazid. Arwah Yazid paling close sekali dengan Hillary. Jadi benda tu pak diorang, saya tahu diorang dah ada chemistry yang kuat masa tu. Masa tu pun walaupun diorang tak ada album, tapi bila kita orang tahu kita praktis sama-sama. Saya dengan Hillary ni tahap sampai dah tidur studio sama-sama. So saya tahu Hillary punya kekuatan, strength, maksudnya dalam segi dia punya pandangan muzik tu jauh depan. Kat situ saya maksudnya ada buat perjanjian dengan arwah Mandayak. Saya akan balik pada left-handed tu. Bila search benda tu ibarat zaman tu saya tak terfikir jauh sangat dengan search ni. Okey. Abang Man rasa dia tak boleh pergi macam gitu. Bukan. Tak, saya tak pandang jauh pasal first kan memang saya ada band. Kedua tu saya tahu chemistry diorang, saya dah kenal Amy dengan arwah Yazid dengan Hillary sangat strong lah. So saya fikir hanya menggantikan club di club Red Rooster tu je. Saya tak fikir sampai keluar first album ya. kita buat Pula tu zaman tu saya dengan Datuk Nasi dah kenal. Because bila saya rasa Datuk Nasi pun kenal left-handed daripada Johor dulu, sebelum dia buat persembahan Kembara tu. Selalunya left-handed yang buat opening band di Padang-Padang masa tu. Jadi bila saya di Red Rooster, saya tak tahu bila Abang Nasi bila datang, Datuk Nasi datang Red Rooster. Yang best dari awal dulu left-handed pun dia dah suruh recording. I see. Zaman Abang Ali, arwah Ali dengan kita sangat baik, because kita opening Kembara punya band. Punya opening band bila show tu. Habis waktu Cinta Buatan Malaysia tu kira meletup, Saya terpaksa juga. tinggalkan stage. Saya terpaksa juga. Pasal saya maksudnya pertama memang band tu saya punya kan, nama tu dengan chemistry tu saya ingat dah kuat lah. Jadi memang betul lah Abang Man punya hati memang tak ada pada stage lah kan. Maksudnya bukan tak ada. Kawan baik, tapi maksudnya dalam perjalanan muzik tu yang saya nampak waktu tu. Beza lah, because tu dalam segi dengan Search ni saya sangat maksudnya bagi saya special yang benda lain. Waktu tu ini ibarat macam Deep Purple dengan Ozzy Osbourne tu sangat berbeza lah. So bila saya dengan Search pula, saya dapat satu benda bagi saya yang luar pada saya punya pemikiran. Saya punya maksud taste saya. Jadi kat situ bila di kelab tu sangat, pertama bagi saya berat juga dia punya tanggungjawab tu untuk saya nak pikul tu. I see. Okey. Because gila lah biar kita pada saya macam tu lah, taste lah. Taste lah. Tapi boleh satu pertama pasal recording tu kita orang semuanya dah fit lah. Tapi sebenarnya saya tak nampak apa-apa sangat pun dengan Search ni. Waktu tu recording kita sangat ikhlas lah, semua bawa main club. Syok nak main dia. Okay. Alright. Dan masa tinggalkan Search, budak-budak tu okey lah. I mean group members okey. Kalau cerita ni lah. Kalau cerita ni memang kita sedih lah. Kita kawan rapat kan. Baik lah, bukan soal tu. Tapi saya pun perlu maksudnya prihatin dengan kawan lain lah. Semua banyak kawan. Saya. Tapi saya memang sayang lah dengan Search masa tu. Dengan arwah Yazid, Amy kan. Because nak Banasi waktu tu perjanjian dia, diorang jaga saya di Kuala Lumpur tu sangat saya kenang lah sampai sekarang. Apa yang Abang Man
rasa? Ya, diorang jaga macam adik-beradik lah. Bila saya di Kuala Lumpur, saya muda kan. Masa tu ibarat memang kita takut lagi. Kita lah hidup kita budak masa tu 16-17 tahun. Dah main kelab kan. Arwah bapak pun pesan lah. Minta diorang semua jaga lah. Tapi sangat, bagi saya diorang jaga saya sangat masuk special lah. Maksudnya dalam bilik ke rumah apa-apa tentang makan ke apa kena saya dulu lah. Tu cakap saya sangat manja lah dengan saya. Diorang tu kira abang-abang saya lah. Manja gila lah. Sampai saya lahirkan anak, semua kahwin kan, arwah Yazid. Maksudnya Amy semua nasib. Maksudnya diorang jadi saksi kan. Bila saya balik Johor je, diorang kena balik Sabah lah tu. Bawa balik saya pergi KL. Sangat inilah kenangan yang baik lah. Left-handed macam mana Abang Man perjalanan ni? Bila Abang Man tengok-tengok balik. Terus terang, because kita punya maksudnya taste dan kita punya direction tu agak rapat dan sama. Okay. Left-handed ni bagi saya pun satu special yang kita orang dah pandang dulu lah. Dari segi musical, banyak musician, arrangement. Kita dah tengok kat situ lah. Macam betul Datuk Nasir cakap, Ses tu rock and roll. Kita more tu, musicianship ni tu kuat lah, strong. Technical, dia kata the best technical rock and roll band dekat Malaysia lah. Satunya more tu musical lah. Dalam segi sound ke apa. Perbezaan tu sangat ketara lah. Dalam segi Ses ni tu straightforward. Dan orang more tu communication. Kita more tu thinking sikit, ada message sikit, ada maksudnya direct. Macam tu lah. Satu arrangement je kita complicated kan sikit. More tu pergi macam apa ni, progressive sikit. Selalu saya tengok di pentas-pentas besar, gitar ni kot yang Abang Man Of course. bawa. Apa istimewanya pasal Fender ni Abang Man? Gitar ni Abang Man? Ini dia gini. Dia ada sejarah dia juga yang maksudnya di Johor tu. Waktu tu nak dapatkan gitar ni sebenarnya makan masa 3 ke 6 bulan tau. Waktu tu tak ada zaman sekarang order direct apa, kita kena melalui Swilly Singapore. So saya sebenarnya order lain. Order SG. Ni tahun berapa punya tahun cerita? 78. 78 saya dapat tahun 79. So gitar ni sebenarnya bukan direct dari saya. Saya order gitar ni terus Fender tak. Saya sebenarnya SG. Ada satu lagi di Johor baru tu, abang kira pangkat abang lah. Abang Atta tu, dia senior, dia main club waktu. Dia order gitar ni. Jadi bila sampai tu ada 2 lah. Tu dia kata sampai 2 dia yang mes untuk abang rumah, dia kidal juga player tu. Tu bila gitar ni sampai dengan SG, abang rumah tu, abang Atta cakap dia lagi suka pada SG. Jadi kat situ dia kata, Man, awak nak ambil. Saya ambil yang ni. Dia tak ambil yang SG tu. Berapa masa dulu abang beli bang? Dulu 2,500 sen dulu. Kira mahal lah Vincent. Sekarang berapa bang value dia bang? Value biasa dulu tahun 78 tanpa kira ini gitar main kidal itu dah kira. Bukan. Vintage je. Kalau market lah untuk eBay kan dia boleh pergi ke 80 lah. 80,000 tambah gitar main kidal itu yang jadi price rate tak? Tapi ikut value lah. Minima pun dia boleh, maksudnya dia boleh pergi 30 lah. Tu yang mungkin kalau yang sesak ke apa kan. Kalau ikut value eBay, Japan boleh pergi maksimum 80. Kenapa masih abang setia dengan gitar ni? Sound dia sedap bang? Ya, ni satu first impression. Saya beli gitar mahal lah. Paling mahal dalam hidup. Yang tu dia kiri. Satu dia untuk ni, saya cakap 3 suku ada artis untuk studio recording banyak pakai gitar. Banyak story. Kat mana abang jumpa abang punya sound tu bang? Sound rimau abang tu bang, kata Riz Salim tu bang. Ni Riz ni, tak ada rimau dia. Dia alam. Tapi yelah, saya influence lah sebenarnya. Saya punya mentor, influence. Juga Hendrix, Blackmore. Zaman tu Michael Schenker, Van Halen. Ada lebih kurang 15 yang memang saya pengaruh kat situ. So saya gini, saya simple. Sebenarnya saya mengikuti diorang punya apa, ibarat macam kalau saya nak Hendrix, saya mesti cari apa yang dia pakai.
Dan apa maksudnya zaman-zaman tu gadget ke amp ke, saya dah waktu walau zaman tu tak ada internet, saya terpaksa memang beli buku-buku gitar player, information banyak situ. So Singapura banyak. Singapura Johor. Johor pun zaman tu dah ada start lah. 80 dah ada start gitar player masuk. So kita dapat banyak information lah. Selain pada video susah dapat satu dua je. So video dulu lah tak ada video nak tunjuk spek ke apa. So dia tak hanya show je, tapi bila tu information diorang interview dalam gitar player, saya ingat banyak saya study base tu. Simple je. Bagi saya apa yang diorang pakai, kalau saya nak sound tu saya pakai. Saya cari benda. So yang sekarang lagi mudah, kita terus dapat order macam direct. Okey. Itu je. Saya pakai ni sebenarnya spek ni yang saya pakai. Terus terang saya cakap, saya dah tunjukkan. Memang basically Hendrix Blackmore punya setup. Tapi saya dah develop benda ni, ada teknologi dengan ada pickup yang sekarang ni, yang balancing, yang output, yang coiling, yang macam-macam lah. Dengan fret wire. Tu diorang banyak more to refine balik. Saya ikut sebenarnya gitar ni yang saya pakai ni sekarang semua ialah engine, maksudnya YGM, Seven Duncan yang diorang dah fine kan. Saya ikut je spek tu. Dengan lebih kurang M apa, macam tu. Tak jadi masalah, mesti dapat sound, mesti dapat ya. Ya, of course lah. Bagi saya macam inilah, kita nak masak asam pedas, kita kena cek bahan asam pedas lah. Takkan nak cek macam tu lah bagi saya. Simple. Tu diorang cakap pasal sound ni rimau ke apa, walau tu mungkin approach ke atau sound effect kan yang diorang nak. Itulah. Dia ada efek-efek bunyi-bunyi yang tu lah. Bila orang angkat abang jadi pemain gitar nombor 1 Malaysia bang, macam mana abang punya rasa abang? Personally lah saya tanya betul-betul. Personally tak boleh terima lah. Come on bang. Yang cakap ni bukan tak boleh terima macam mana, maksudnya itu hak peminat lah. Okey. Bagi, tapi untuk saya pun tak tahu letak kat mana tu nombor 1. Untuk saya tak ada istilah tu. Betul saya cakap. Yang saya tahu, okey. Penerimaan peminat tu terhadap kerja lah, ataupun saya perform, persembahkan sesuatu. Saya tak rasa benda tu dibanggakan, ataupun benda tu sebenarnya berat. Maksud berat tu macam mana bang? Apa yang berat tu apa? Yalah, orang anggap kita expectation tu tinggi. Sedangkan bagi saya, kita ni ada banyak kelemahan. Sebagai human being atau manusia, memang kita takkan perfect lah. Itu depends lah macam mana how kita develop, atau kita kerja, atau kita usaha lah. Itu perjanjian usaha tu mestilah kan. Tapi saya pun tak boleh terima. Atau kalau diorang cakap pasal atas kerja-kerja ataupun atas lagu-lagu yang saya main tu, saya okey. Macam mana nak cakapkan nombor 1 ni? Saya cakap, bagi saya ada lagi yang lain, nombor 1 tu lebih penting. Ada rumours kata abang tak suka pemain bass yang main berbunga-bunga. Betul ke bang? Tak. Kita pun semua musical. Kita suka, kita kena harus tahu banyak benda lah. Tetapi cuma satu, bukan tak suka. Penyesuaian itu penting. Maksud dia ialah dia ibarat takkan kita start kereta masuk gear 4 terus. Gear 6 terus. Mesti gear 1. Walaupun saya ni suka kalau boleh nak gear 8. Saya sendiri macam tu. Tapi waktu bila kita perform, pertama dia bagus etik lah. Music ni kita kena main music. Kena deep dalam music tu. Walaupun dalam persembahan bagi saya atau recording tu, kita deep music dulu, baru kita cerita pasal persembahan atau cerita pasal skill. Saya berpegang pada melody. Kalau orang pegang pada skill, dia akan tunjukkan skill je. Walaupun saya ada benda tu, saya gunakan yang mana dulu, maksudnya melody tu dulu. Juga macam sila kita ada kereta lah, kereta Ferrari ke pun, tapi kita tak boleh terus start gear 8. Ya. Itu je istilah dia, lain tak ada. So pandangan abang tentang band-band sekarang ataupun music industri sekarang, waktu zaman-zaman yang sedang kita lalui. Dia gini, dia sampai satu stages. Benda ni berlaku pada semua. Saya pergi band sendiri pun. Dan kita tengok contohlah orang yang lebih awal ataupun senior. Band-band senior kita pun macam tu. Bagi saya tu ni, maksudnya normal thing lah. Cuma benda tu proses. Bagi saya tu journey. Satu journey tu mesti kita ada sampai satu tahap. Yelah, kita pasal musical ni semua nak
banyak thinking nak pergi advance dan bila fahaman tu berlainan, taste lain-lain. Yalah, tapi cuma satu je lah, saya tak berminat tentang pergaduhan keluarkan aib masing-masing. Okey. Itu je bagi saya lah. Okey. Kita, nature kita bukan macam tu lah sebenarnya. Kalau macam abang sekarang ni berada di posisi sana kawan, sini kawan, macam mana bang? Kita tak ada belah pihak mana lah. Cuma Okey. dalam satu position tu kerja, dia ada tanggungjawab macam tu. Atau jodoh tu. Ni benda ni pun balik pada tiap pertemuan jodoh ni bukan kita Okey. urusan. Kadang-kadang kita tak terfikir, ada-ada kita jadi macam ni. Benda tu semua tentuan Allah lah bagi saya. So saya assume abang dengan search ni sekadar special project aja lah kot. Ya. Jadi bukan satu, dia bukan soal sentuh orang lain, janganlah. Saya elakkan itu pasal memang kita kenal. Nak macam keluarga lah. Tapi kita ambil sikap macam tu lah. Bagi saya kita tak payah keruhkan lagi. Okey. Kita kalau boleh kita settle lah. Dan saya doakan pun untuk biar semua Baik lah bang. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Pasal niat yang baik atau benda ni sebenarnya seni je, kerja-kerja tu. Tak ada bagi saya. Cuma ialah kita kita faham sebagai manusia ataupun kita terasa apa-apalah. Tapi kalau boleh lupakan lah. Maksudnya kita bina yang lain lah. Macam tu lah untuk saya cakap. Tapi kerana kita cakap, kita boleh cakap je. Tapi yang merasa tu lagi teruk lah. Dan kita warga bergaduh macam tu lah. Kita faham lah. Tapi jangan sentuh lah tu kalau boleh sentuh. Okey, bang. Saya sebutkan nama pemain gitar ni dan abang bagi pendapat jujur abang lah. Alright. Kita mulakan dengan Arwah Samad. Arwah Samad ni bagi saya dah sebati lah. Kau sparring partner ni dari awal dulu. Maksudnya sebelum yang lain-lain lah. Bila saya rapat dengan dia ni, dia sangat kuat bagi saya. Bila saya praktis, dia pun praktis. Kita orang sparring kiri bat. Kalau kita orang dengan gitar, kita akan duduk berjenjang dengan Arwah Samad ni. Itu yang bagi Segi permainan macam mana bang? sebenarnya berbeza lah. Tak sama. Kalau nak ikut tahap ataupun taste lah. Kalau kita cakap perbezaan tu sangat ketara lah. Tapi kalau dibandingkan tahap tu sangat sensitif lah. Tapi saya ingat kita ambil daripada taste. Okey. Taste ataupun pasal apa? Bagi saya tahap ni macam sekolah je. Kalau dia darjah 6, darjah 3, walaupun antara senior ataupun junior, tapi bila satu level kejayaan tu rezeki dan juga atas usaha ataupun pemberian tu. Tapi dalam skill taste dia one of the best saya punya yang pernah saya masuk bersama. Joe Branco. Joe Branco bagi saya dia more tu performance dengan style lah. Saya nampak tu yang saya boleh cakap tu dia punya dalam erti kata recording part yang kita boleh ingat satu padanya sejati lah. Tu boleh untuk saya lah. Personally saya nampak dia sejati, saya tahu ni Joe Wing atau Joe Branco lah. Kid bang? Kid waktu tu sebelum saya dengan search pun dengan left handed pun kita dah kenal Kid. Kita dah nampak Kid punya maksudnya talent tu. Kid ni bagi saya dia susah nak fikir tau. Kita tak boleh baca dia. Untuk main gitar lah. Dia bagi saya kita tak boleh, susah nak faham. Tapi dia buat tu benda-benda daripada zaman band dia lah, Gesang tu pun kita orang dah nampak. Dia ada something yang bagi saya yang ada sinar tu, bunyi dia tu kan, melodi dia tu, ada something yang dia memang ada special lah sangat. Rusli Mualim. Nah, Abang Rusli lain kategori lah. Tu kira pada saya legend lah. Different level lah bang. Okey, level Abang Rusli yang paling saya minat ialah lenggok. Orang panggil apa, nak panggil melodi, bukan melodi tau. Kalau in technical dia punya vibrato. Contoh? Vibrato macam okey, kita dengar lagu yang saya lenggok dia tu. Yang jahat tu macam okey, musibah tu.
mostly pada saya paling yang memang banyak saya ambil pun bagi vibrato, bending dia, yang dia punya groove lah. Saya nampak Marusi ni bila dia main tu dia more to groove. Contohlah dia mesti akan goyang. Dia ada line tu yang dia movement tu. Marusi ya. Legend. Okey bang, last lah. Opinion jujur bang. Man Kidal. Saya sebenarnya kiri je, kidal je. Yang maksudnya unik lah. Yang benda ni berlaku. Bila saya maksudnya di luar, dalam negeri atau di luar negeri, kat situ banyak kawan-kawan saya dari bangsa lain nampak keunikan ada. Tu dia yang selalu diorang tekankan untuk saya. Dia kata unik lah. Gitu. Goreng favorite abang lagu pop yang abang cover, yang abang main. Okey. Of course lah lagu Datuk Jamal. Kekasih awal dan akhir bang. Ya, Allah. Kekasih awal dan akhir. Lama nak dapat tu bang? Tak ada lama kot Man Kidal nak cari lagu tu lama tak bang? Lama. Ada benda yang lama. Tapi lagu Datuk Jamal ni memang spontan. Sebab tu pada saya pun special lah. Okey. Waktu tu pula saya tengah peak. Masa tu dengan Ila kan. Buat performance banyak. Benda ni bagi saya, kita memang, bila kita tengah peak tu, benda-benda tu datang. Benda tak jangka lah. Kita fikir sangat pun. Okey, kalau yang lain mungkin kalau bawah sikit daripada Kekasih Awal dan Akhir. Of course lah, band-band. Lagu tu. Pop bang, pop bang. Okey, pop. Biasa lagu atas tadi. Okey. Kalau kita cerita top 3 abang punya goreng favorite abang. Nombor 3 dulu bang. Lagu apa okey. It's a part of Sis punya album lah. Okey. Saya suka yang Sinaran matamu bak kejauhan. Sebab apa bang? Apa yang abang ingat? Kenapa abang letak di nombor 3? Melodi dia. Memang tak boleh lupa lah. Maksudnya bagi saya senang orang ingat. Dan saya teringat selalu. Dan dia develop bang dia punya muka tu develop bang Ya, dia punya cerita lah, melodi ni kuat lah. Okey. Senang masa tu nak dapat dan ingat waktu recording. Memang zaman tu lagilah kita nak fikir buat je benda tu. Tu jadi macam tu. Serius. Tak adalah nak hafal melodi ke apa. Zaman tu kita hanya fikir kita banyak sebenarnya saya rasa zaman tu lah, time tu dalam proses rekod rakaman 5 tahun tu saya akan ingatkan idola saya ni, benda-benda gitu. Feel idola abang tu abang bawa. Ya. Macam Sis, macam semua Gary Moore. Gary Moore punya masa tu influence ya. Walaupun melodi tak sama tapi saya bayang kat situ macam diorang main live. Macam tu je. Saya fikir masa recording ni saya terbayang untuk performance live saya buat bayang pada idola. Nombor 2 bang. Tu go bang. Nombor 2 bang. Nombor 2 bagi saya ialah saya punya sendirilah, Sentuhan Kidal. Sentuhan Kidal.
Sentuhan Kidal ni saya ingat masa abang perform dekat muzik-muzik bang. Masa tu kan. Sentuhan Kidal. Number one bang. Of course, the best yang favourite saya personally. Itu memang favourite lah seruan ni. Sebab Lagu tu pun dia ada satu vibe bagi saya semangat. Maksudnya message yang mendalam. makna tinggi bang. Ya, of course. Yang music tu suitable yang kita tak pernah fikir macam tu. Okey. Sangat unik lah seruan ni. Masa-masa nak dapat benda tu, sama juga macam gitu ke Ya. susah? Memang waktu tu memang kita tengah maksudnya fresh lah rasa. Tengah strong Okey. vibe yang kita nak. Saya punya pemikiran bila buat lagu tu, saya mesti fikir untuk perform. Okey. Macam mana kita dah nampak video tu karakter tau. Kalau nak buat video klip tu kita dah habis susun dah. Mood tu maksudnya suasana tu kan. Macam tu lah. Alam tapi itulah. Bang, kami tim Begitu Mimi Jinas mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih bang. Dan kita datang abang welcome kita dengan kakak yang sangat baik hati. Jadi kita orang sangat-sangat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih abang. Ternyata abang legend abang. Terima kasih bang. Terima sama.